untuk topik hari ini merupakan topik persamaan serentak yang ini bila kita tengok soalan adalah selesaikan persamaan serentak berikut. Siapa yang menonton di YouTube jangan lupa subscribe. Dan yang pertama adalah y tolak dengan 2x tambah 1. Kalau kamu ingat, ini merupakan persamaan linear. Kenapa dia persamaan linear? Sebab semua kuasa dia adalah kuasa 1. Yang kedua adalah x kuasa 2 tolak dengan 2, y kuasa 2 tolak 3y tambah dengan 2. Ini merupakan persamaan bukan linear. Sebab dalam persamaan serentak kita mempunyai dua persamaan, yaitu persamaan linear dengan persamaan bukan linear. So ini gabungan antara dua lah yang kita perlu selesaikan. Dan kita tengok sini, beri jawapan kepada 3 titik perpuluhan. Beri jawapan kepada 3 titik perpuluhan. Kena ingat, bila dia minta jawapan kepada 3 titik perpuluhan, maksudnya di situ dia mau bagiin yang kita perlu gunakan rumus kuadratik. Apa tu rumus kuadratik? Apa tu rumus kuadratik? Bila dia cakap beri jawapan kepada 3 titik perpuluhan, kita perlu menggunakan rumus kuadratik. Kena ingat dalam kepala. Ini saya ambil daripada soalan SPM ni. Saya ambil daripada soalan SPM dan kalau bagi siapa tingkatan 4 yang sedang menonton video ni mau tahu macam mana soalan SPM ini, saya ambil merupakan soalan SPM lah. Dan bagi pengetahuan kamu, untuk persamaan serentak dia hanya keluar dalam paper 2 sahaja, dalam kertas 2. Dia tidak akan keluar dalam kertas 1. So kita teruskanlah. So ini persamaan kita yang pertama. So ini persamaan kita yang kedua. Bila kamu nampak soalan dia, satu persamaan linear, satu lagi bukan persamaan linear. Ambil persamaan linear ni, jadikan salah satu anu dia sebagai perkara rumus, yaitu kalau di sini y tolak dengan 2x tambah 1 dengan 0. Ambil persamaan linear, jangan ambil yang persamaan ni. Ambil persamaan linear, which is apa tu persamaan linear? Yang anu dia semuanya adalah kuasa 1. So di sini kita jadikan salah satu anu sebagai perkara rumus. Jadikan salah satu anu sebagai perkara rumus. Contohnya saya mau ambil y ini sebagai perkara rumus, maksudnya sebagai subjek lah. So di sini just kamu jadikan dia y sama juga dengan 2x pindah ke sebelah, jadi positif 2x tolak 1. So ini adalah persamaan yang ketiga. So mau buat apa yang ini? So persamaan yang ketiga ni kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, which is inilah persamaan bukan linear yang panjang ni. So bila kamu masukkan, jadi sini x kuasa 2 tolak dengan 2 y kuasa 2. So y adalah inilah. So masukkan 2x tolak 1 kuasa 2. Tolak dengan 3y, yaitu 2x tolak 1 tambah dengan 2 sama dengan 0. Sudah buat begini, kita bila nampak kurungan, kembangkan. Bila nampak kuasa 2 pun kembangkan. Fix dia, bila nampak kurungan kena kembangkan. So sini x kuasa 2 tolak dengan 2. So ini kita kembangkan, dia akan jadi 4x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 1. Tambah juga dengan ini kita kembangkan, 6x tambah dengan 3 tambah dengan 2 sama dengan 0. So ini kita belum permudahkan lagi sebab masih ada kurungan. Selagi masih ada kurungan, selagi itu kita kembangkan. So ini kita kembangkan, kita akan dapat tolak. So masukkan, kembangkan kepada semuanya. Negatif 2 darab dengan 8, kita akan dapat negatif 8x kuasa 2. Kemudian negatif 2 darab dengan negatif 4. So negatif bertemu negatif jadi positif 8x. Kemudian negatif bertemu positif jadi negatif. So 2 darab 1 dapat 2. Tolak dengan 6x. So ini 3 tambah 2 lah. So 3 tambah 2 kita akan dapat sini 5 sama dengan 0. So ini kita kumpulkan lah. Sebab ini kalau kamu tengok sini ada x kuasa 2 untuk anu dia, ada x kuasa 1 dan hanya ada number. So masukkan negatif x kuasa 2 tolak dengan 8x kuasa 2. So ini adalah negatif 7x kuasa 2. 8x tolak dengan 6x. Tengok anu mana yang mempunyai
dia punya pasangan. Kenal pasti dia punya pasangan. Oke, ini 8x dengan 6x, which is kita akan dapat 2x. Oke, lagi satu, negatif 2 tambah 5. So, kita akan dapat 5 tolak 2 dapat 3 lah. Tambah 3 sama dengan 0. Oke, itulah. So, bila kamu perasan, ini negatif 7x kuasa 2 tambah 2x tambah dengan 3 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadratik. Tapi bila kamu tengok sini, nilai A dia adalah negatif 7. So, kalau untuk memudahkan kamu, kita jadikan negatif 7 ini sebagai nombor positif. Macam mana mau jadikan negatif 7 supaya positif? Kita pindahkan dia semua ke sebelah. So, ini bila pindah ke sebelah, dia akan jadi 7x kuasa 2. Lepas tu 2 pindah ke sebelah akan dapat negatif 2x. Di 3 pindah ke sebelah kita akan dapat negatif 3 sama dengan 0. So ini sudah kita dapat nilai A di sini adalah positif. Amalkan buat begini ya, pastikan nilai A kamu dapat positif untuk kamu senang selesaikan soalan tersebut. Oke? Oke, kemudian sudah begini. 7x kuasa 2 tolak dengan 2x tolak dengan 3 bersamaan dengan 0. Jadi tadi sudah saya cakap, bila dia memberikan jawaban kepada 3 tempat titik perpuluhan, 3 titik perpuluhan, maksudnya ini dia mau bagiin, kita kena gunakan rumus kuadratik. So, apa itu rumus kuadratik? Kita akan dapat sini, stop sini anu dia x. So, x bersamaan dengan negatif b tambah tolak puncak kuasa b kuasa 2 tolak 4 AC tolak bahagi dengan 2e. Oke, negatif b tambah tolak b kuasa 2 tolak 4 AC per 2e. Oke, ini merupakan rumus kuadratik. Oke, rumus ini tidak perlu ingat sebab dalam peperiksaan SPM dia akan bagi rumus nih. Just kamu tinggal masukkan sahaja dalam itu. Oke, so jadi A kita berapa? Jadi di sini daripada persamaan nih, persamaan kuadratik nih, nilai A kita adalah 7, B kita adalah negatif 2, dan C kita adalah negatif 3. Oke, gini. So masukkanlah dalam persamaan rumus kuadratik nih. So masukkan, so X bersamaan juga negatif B adalah negatif 2 tambah tolak puncak kuasa B kuasa 2 negatif 2 kuasa 2 tolak dengan 4 A adalah 7 dan C kita adalah negatif 3 per 2 Oke. Jadi kamu akan dapat begini. So kamu permudahkanlah, gunakan kalkulator. Which is sini kamu akan negatif darab dengan negatif 2, kamu akan dapat X bersamaan dengan 2 tambah tolak. So sini kamu akan dapat 4 darab 7 darab 3. So 4. So sini kamu akan dapat puncak kuasa 88 per 14. So inilah nilai X yang kamu dapat di sini untuk rumus dia. Bila perasan sini adalah 2 tambah tolak puncak kuasa 88 per 14. Maksudnya kita ada mempunyai nilai X itu ada 2. Which is yang pertama adalah X bersamaan 2 tambah puncak kuasa 88 per 14. Oke, yang kedua adalah X bersamaan dengan 2 tolak puncak kuasa 88 per 14. Oke, pisahkan tambah dengan tolak ini menjadi dua bahagian, tambah tolak. Oke, so ini kamu gunakan kalkulator lah untuk cari nilai X dia berapa. So 2 tambah puncak kuasa 88 bahagi 14, kita akan dapat sini X bersamaan dengan 0.813. Sebab dia minta kepada 3 tempat titik perpuluhan, so letaklah 0.813 sampai 3 titik perpuluhan. Oke, yang kedua adalah 2 tolak dengan puncak kuasa 88 bahagi 14, kita akan dapat sini negatif 0.527. Itulah. Oke, betul lah. So inilah nilai X kita.
So, ini merupakan nilai X. Oke, belum selesai ya. Nama belum selesai. Sebab, tengok sini, kita punya persamaan serentak. Berapa anun yang kita ada di sini? Satu nilai Y, satu anun Y, satu lagi anun X. Oke, anun X kita sudah dapat. Jadi kita kena cari lagi anun Y. Oke, anun Y kita berapa? Anun Y kita boleh cari melalui yang inilah persamaan ketiga yang kita terbitkan tadi. Oke, so Y akan dapat, oke, bila X bersamaan 0.813, Y akan dapat berapa? So, masukkan dalam formula ni 2X tolak 1, yang mana sini 2X kita adalah 0.813 tolak 1. Oke, yang mana ini pula Y akan jadi 2 darab dengan negatif 0.527 tolak 1. Tolak 1 kita akan dapat. So, guna kalkulator sahajalah. Ini kalau kamu untuk senang, untuk kamu jimatkan masa menekan kalkulator, boleh sahaja kamu type di kalkulator ni lah. 2X tolak 1 ni. Contoh saya bagi ya, 2X tolak 1. Ni, kamu type begini, 2X tolak 1. Bila kamu type begini, lepas tu tekan calculate. Tekan calculate, just masukkan nilai X. Dia akan tanya X tanda soal. So, kamu masukkan nilai X 0.813. 0.813. Terus kamu akan dapat 0.626. Jadi Y bersama dengan 0.626. Okey. Manakala yang ini cara dia yang kan tadi begini. So, kamu just tekan calculate balik. Tekan calculate balik, dia tanya lagi X berapa. So, masukkan nilai X, itu negatif 0.527. 0.527. So, kamu akan dapat negatif 2.054. Okay. So, ini adalah negatif 2.054. So, itulah jawapan dia. Ini saya ajar cara begini ni untuk elakkan kamu tersilap lah. Sebenarnya pelajar akan kadang tersilap jugalah bab masukkan nilai dalam persamaan ni. Okey, jadi untuk elakkan kamu ni salah dan jimat masa menekan kalkulator, boleh je kamu buat begitu tadilah, iaitu type sahaja daripada 2X tolak 1. Jadi overall untuk persamaan serentak yang kita belajar hari ini, which is bila dia minta, okay, apa yang pembaharuan untuk ini punya guide, sebab dia minta jawapan kepada 3 tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan, 3 tempat titik perpuluhan. Jadi dia bila minta, bila dia bagi tahu begini, dia minta jawapan dalam 3 tempat titik perpuluhan, maksudnya dia mau kamu gunakan rumus kuadratik. Apa tu rumus kuadratik? Ini adalah rumus kuadratik. Ini merupakan rumus kuadratik. Ini kamu tidak ingat pun tidak apa, sebab kalau dalam peperiksaan, dalam exam kamu, dia akan bagi juga di formula ni. Okey? Kalau kamu tidak ingat, dia bagi juga dalam exam. Okey? Jadi, itu sahajalah daripada hari ini. Kalau ada sebarang pertanyaan mengenai topik ni, ataupun kamu mau request video lain untuk live, seterusnya pun boleh. Just komen di ruangan komen di bawah, ataupun just PM kami melalui Facebook page kami lah, iaitu A+ New Zealand. Okey? Dan kalau kamu berminat untuk join kelas online kami, ya, kami ada buat satu kelas online bagi subjek matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sains, sejarah dan juga admaths lah. Okey, kalau berminat boleh sahaja PM kami melalui Facebook, iaitu A+ New Zealand, ataupun mau direct answer boleh sahaja melalui WhatsApp, iaitu 012-815-5042. Okey, kalau kamu perlukan bantuan juga mengenai pelajaran kamu, boleh saja meminta tips daripada kami, boleh sahajalah PM kami melalui nombor tersebut. Jadi itu sahaja daripada saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.